Perkataan pertama Allah gunakan untuk membaca ialah qara'a. Qara'a, yakra'u, kira'atan, ikra', ikra'i, ikra'u, ikra'ul Qur'an. Itu dia kalimah pertama Allah gunakan menyuruh hambanya membaca. Qara'a, yakra'u, ikra'. Maka diturunkan 5 ayat yang meminta anda membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Membaca, saudara, melibatkan 4 rangkaiannya. Membaca, memikir, menulis dan mengira. Kita dalam negara kita hanya mengambil 3 saja, iaitu membaca, menulis dan mengira. Malah itu dijadikan satu falsafah pendidikan. Kita mesti mampu menguasai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Tetapi cadangan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menguasai 4M. Yang pertama, membaca. Wajib membaca. Membaca yang wajib membaca Quran yang sebanyak 6,236. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sudahkah kita baca, saudara, 6,236? Gunakan kesempatan yang ada, wajib baca semuanya. Jangan pilih-pilih yang sedap saja, yang manis saja, yang pahit kita tinggal tak boleh. Mesti baca dia. Jadi tuntutan pertama, membaca. Tanya diri kita, dahkah kita baca 6,236? Kalau belum, sempurnakan. Gunakan masa yang berbaki, saudara ni. Qara'a untuk 2 tujuan. Pertama, untuk membaca Quran dan membaca kitab. Untuk membaca Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan yang kedua, untuk membaca kitab. Ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Rasul kita tak pernah membaca apa-apa kitab. Umatnya saja cuba nak baca banyak kitab. Dah wajib baca Quran dulu. Dah ada masa, dah habis baca Quran, dah fahami Quran dalam bahasa Arab, barulah baca kitab. Kitab Tambiul Ghafilin ke, Zadul Muttaqin ke, Risalatul Tauhid ke, itu peringkat yang kedua. Yang pertama, anda wajib baca Quran dulu. Iqra' kitabaka. Yang kedua, qara'a digunakan untuk membaca kitab, bukan kitab tulisan manusia karangan, tetapi kitab ialah yang akan digantungkan pada leher kita. Misalnya surah yang ke-17 ayat 14, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Buat catatan, saudara, qara'a untuk 2 tujuan. Pertama, membaca Quran. Yang kedua, untuk membaca kitab, iaitu suratan hidup kita yang digantungkan di leher kita. Perkataan kedua Allah gunakan membaca itu tala. Tala, yatlu, tilawatan. Baru ini kajian kita mengadakan tilawah Quran, peringkat antarabangsa, bacaan dan hafalan. Tapi kita tak pernah buat rumbungan. Patut buat rumbungan sana saja untuk dengar. Baiknya mendengar itu saya akan sebut nanti. Jadi tala pertama untuk membaca wahyu. Surah 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab.
Utlu fi'il amar daripada tala, yatlu, utlu. Jadi tala digunakan untuk 4 tujuan, qiraat 2 saja, iaitu ikra'ul Quran dan ikra' kitabaka. Manakala tala, ta, lam, ya tak bertitik. Tala, yatlu, tilawatan, utlu. Jadi utlu disuruh gunakan tala pertama digunakan untuk membaca wahyunya. Surah 29 ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Dah telah baca Quran, dah telah baca wahyu-wahyu, barulah datang perintah membaca, baru perintah datang perintah salat ke haji ke, tapi perintah yang pertama membaca. Tala yang pertama untuk membaca wahyu, yang kedua untuk membaca ayat-ayatnya. Surah yang ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat. Underline tuliyat. Tuliyat itu pecahan daripada tala. Tala, yatlu, tuliyat. Nanti ada wajib belajar bahasa Arab, nahunya, sarabnya. Maka tuliyat, tala, tuliyat itu fi'il madi mabni lil majhul. Dah 2 tujuan untuk tala. Pertama untuk membaca wahyu, kedua untuk membaca ayat-ayatnya. Ayatnya yang terkumpul 6, 2, 3, 6 dan ayatnya yang berselerak setinggi langit. Baca afala yanzuruna ilas samai fawqakum kaifa banainaha. Serendah buminya, baca wa ilar ardi kaifa sutihat. Baca yang terdekat dengan diri anda, baca afara aitum ma tumnun a antum tahlukunahu am nahnul halikun. Yang dekat dengan kita, makanan kita, baca falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba wa syakaknal arda syakka wa anbatna fiha inaba. Wajib membaca, saudara. Yang kedua, pertama membaca wahyu tala, yang kedua membaca ayat-ayatnya. Ayatnya yang terkumpul 6,236. Ayatnya yang berselerak di luar sana, baca tu. Yang ketiga, barulah tala digunakan untuk baca Quran. Surah 27 ayat 92. Wa an atluwal Quran. Itu azam Rasul kita. Lagi hidup, beliau mesti baca Quran tiap saat. Kita kadang sehari tak sekali, seminggu sekali, tak boleh, saudara. Mesti biasa baca. Wa an atluwal Quran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Tala untuk 4 tujuan. Pertama membaca wahyu, kedua membaca ayat-ayatnya, ketiga baca Quran, dan tala yang terakhir baca kitab. Ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Rasul kita tak pernah baca apa kitab pun, kerana kitab itu karangan manusia, sedangkan Quran kalamullah. So utamakan baca Quran dulu, saudara. Dan yang ketiga Allah gunakan untuk membaca ialah warat tala. Datangnya warat tilil Qur'ana tartila. Tartil maknanya baca ikut sekuan dia. Jangan loncat-loncat, jangan pilih-pilih. Surah pertama Al-Fatihah habiskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Surah kedua Al-Baqarah 286. Kalau kita baca setakat 7, besok mula 8, 9, 10, 11 sampailah 286. Habis itu barulah mula lagi dengan Ali Imran. Itu nama tartil. Budaya kita pilih-pilih. Kalau jatuh hari Jumaat, pilih Yasin. Walaupun 35 Fatih tak baca lagi, 34 Sabak tak baca lagi.
Ada 3 kaedah membaca. Pertama dengan qiraah, iaitu untuk baca Quran dan untuk baca kitab. Kedua untuk tala. Tala untuk membaca wahyu. Tala untuk membaca ayat-ayatnya. Tala untuk membaca Quran. Wa an atlwal Quran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Dan tala untuk membaca kitab. Dan yang ketiga, ratala, tartila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baca Quran ikut sekuanya, saudara. Surah pertama 2, 20, 30 sampai 114, itu ikut skor dia, jangan loncat-loncat. Apa yang baik kalau kita taat Allah, ikut skornya, ikut urutannya, maka selamat kita daripada abah. Jom saudara, siapalah kita wajib taat, disuruh baca, kita baca. Suruh semayang, kita kena hambanya. Untuk hamba, anda buat catatan sana surah 19 ayat 30. Di rumah baca saudara, inni abdullah, aku hanya hamba Allah. Dan untuk hamba, anda wajib laksanakan 25, 64, 73. Kalau seorang dipanggil abdun, kalau ramai dipanggil ibadun. Maka hamba Allah itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebut saja hamba, surah 19 ayat 30. Campur dengan sifat-sifat hamba. Adakah sifat ini dah ada pada kita? Sifat-sifatnya 25, 64 hingga 74. Dan anda wajib laksanakan beribadat bagi hamba. Sana surah yang ke-109. Sama ada a'budu, ta'budu, ya'budu, na'budu. Jangan seru orang kafir, kerana orang kafir tak ada bersama kita. Hari ni kadang-kadang saya dengar imam minat sungguh baca kul ya ayyuhal kafirun. Anda menyeru orang kafir, tak ada pun bersama kita. Kalau ada pun jauh, dia tak mungkin dengar. Serulah yang bersama kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atakum. Balik nanti anda baca surah Al-Kafirun. Di sana ada 8 segmen hamba. Pertama, a'budu, ta'budu, abidun, abiduna, abatum. Dan yang akhir surah 51 ayat 59. Iaitu wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'buduni. Anda dah patut mencatat mengenai hamba. Pertama, surah yang ke-19 ayat yang ke-30. Inni abdullah, aku hanya hamba Allah. Maka dikata baca. Dan anda dah ada catatan dari 25, 63, 74. Campur dengan surah 1, 9 surah Al-Kafirun. Dan yang terakhir surah yang ke-51 ayat 55. Wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita tak nak baca, Allah suruh kita baca, tak nak baca, maka timbul satu penyakit nama dia abah. Surah lagi baca, tak nak ambil, tak nak baca, timbul yang kedua nama dia wastakbara. Dan untuk abah wastakbarah, lihat surah yang kedua ayat 34. Catat saudara, lihat Quran kita. Wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba dalam bahasa kita degil, disalut dengan sombong. Bagaimana degilnya iblis, disuruh sujud pada Adam, tak ada sujud. Itu dah ada abah.
Dan bangga pula tu, macam mana aku nak sujud pada Adam? Adam hanya jadi daripada tanah, sedangkan aku jadi daripada api. Asjuda liman halakta tina wa halaktani min tin. Surah 27 ayat yang ke-15. Gandingkan surah yang ke-2 ayat 34. Wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Disuruh baca tak nak baca, maka timbul aba, sombong, degil, bersalut dengan rasa bangga, seperti bangganya jin, saudara. Keluarga jin daripada api, keluarganya syaitan, iblis dan ifrit. Maka setelah Allah jadikan Adam daripada tanah, inna masala Isa indallahi kamasali Adama. Adam jadi pada tanah, Allah ambil mana-mana tanah yang disuka, dibentuknya imej manusia, dan wanufiha fihi fisur, maka siupkan dengan nyawa. Itu semudah Allah jadikan Adam, semudahlah jadikan Nabi Isa AS. Adam jadi bertanah. Kerana Adam jadi bertanah, maka iblis enggan sujud, kerana Adam tanah sedangkan aku api. Maka dengan sombong, dengan degil, maka timbul perkataan aba wastakbara. Kalau dua saja ada pada kita, cukup kita dijanjikan api neraka bersama-sama orang kafir. Wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan janji orang kafir, surah yang kedua ayat 34. Ayatnya berbunyi, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijrah uiddat lil kafirin. Jom saudara, diri kita jangan degil, suruh baca, ambil Quran, bawa Quran, baca Quran. Suruh anak kita, suruh isteri kita, suami kita, kalau masih ada ayah ibu, ambil, bawa mereka supaya baca Quran. Selamat daripada aba wastakbara. Suruh lagi, tak buat lagi, timbul tara. Kalau tara nanti dah ada 3, iaitu aba, wastakbara dan tara, maka membenamkan kita kat neraka jahim. Fa amma man tara wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Surah 79 ayat yang ke-34. Fi'il madinya dipanggil tara, fi'il mudhari'nya yatara. Allah dah tahulah mana sombong. Disuruh ikra bismi rabbikal ladzi halak, halaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah tahu dah, kalla innal insana la yatgha. Tara, saudara, pelampau, melebihi daripada aba, melebihi daripada wastakbara, maka 3 tara. Orangnya dipanggil tarut. Perbuatannya, kalau fi'il madi tara, fi'il mudhari' liyatara, tatara. Dan orangnya yang jadi pelampau, melampaui aba, melampaui wastakbara, maka dia jadi tarut. Untuk tarut, lihat surah yang kedua ayat 257. Surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Underline taghut. Taghut sentiasa mengajak kita kegelapan daripada nur, tapi Allah sentiasa mengajak kita pada nur daripada gelap, saudara. Apakah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur.
Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Imam kita baca tadi nur. Minta Allahumma nawwir qulubana. Anda tak mungkin dapat nur, saudara, kalau anda tidak kenal an-nur, kenali an-nur. Allah satu namanya An-Nur. An-Nur Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baki, Al-Warisu, Ar-Rashidu, As-Sabur. Kenali dia, imani dia, baru minta Allahumma nawwir qulubana wa nawwir kuburana. Nah, cuba fikir kubur saya gelap ke terang? Semua orang akan pergi ke kubur. Wa idzal kuburu bu'sirat. Kubur itu akan besok terbongkas. Itu yang selalu melupakan kita, kubur kita. Sebut alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Nah, wajib buat persiapan untuk pergi ke kubur. Dan anda dah tahu bila ke sana, saudara. Silingnya diberi setakat 70 tahun. A'maru umati ma baina sitina wa sab'ina sanatan. Usia umatku mati bila telah berada antara 60 hingga 70 tahun. Anda kira sekarang berapa, bila lagi anda nak mati? Kalau anda dah pakai 65, tinggal 5 tahun. 5 tahun itu cukup ke mengimani, membaca, menyimpan 6236? 5 tahun itu cukup ke untuk menghafal surah Asma' Husnanya? Majoriti umat Muhammad mati bila telah berada antara 60 hingga 70 tahun. Minoriti sebelum 60 dan minoriti selepas 70. Majoriti antara 60 hingga 70. A'maru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanatan. Anda kira berapa bakinya dia? Nanti balik fikir kubur tu gelap ke terang ke, saudara? Kubur matinya gelap kerana ditimbus dengan tanah rapat-rapat sehingga tak ada pintu, tak ada jendela, tak ada tingkap. Dan tak ada yang boleh menerangi kubur kita kecuali nur. Minta-minta nur. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir kuburana wa nawwir ajsadana. Hanya nur Allah saja yang boleh masuk dalam kubur kita, sebab dia nur itu menerangi langitnya, buminya. Allahu nurus samawati wal ard. Sebabkan ini anda kena buat persiapan sekarang ni. Dan patut bukan sekarang buat persiapan, sejak daripada akil balik. Tarut golongan pelampau. Jadi buang 3 perkara. Pertama, abah, wastakbara dan tara. 2 saja pun dah cukup, terbenam kat neraka, dijanjikan neraka. Apatah lagi kalau 3 ada tara, maka dihumban ke neraka jahim berabad-abad lamanya. Fa amma man tara wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. So bukan saja saudara tak nak dengar, tak nak baca, saudara, maka timbul aba, wastakbara dan tara, dan timbul pada telinga nama dia sumun. Penyakit pertama yang melanda dunia ini kerana telinga kita tak nak dengar kata Allah. Suruh ambil Quran tak nak, baca Quran tak mau. Maka timbul aba, wastakbara dan tara, dan timbul penyakit pertama yang amat bahaya nama dia sumun. Sumun maknanya pekak, tuli. Tak nak dengar Quran, saudara, hanya pekak dan tuli. Nah, wajib mula dengan dengar Quran. Nescaya makin hari makin peka, makin hari makin peka, makin sensitif. Bermula daripada dengar Quran. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka doa untuk kita, untuk Allah kurniakan kita
mendengar. Supaya kita minat mendengar. Doanya surah yang ketiga ayat 193. Panjatkan doa, Allahumma Rabbana ilahana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doa pertama supaya Allah berikan minat kita gunakan telinga untuk mendengar. Apatah lagi nanti kalau ada kesempatan ambil wuduk saudara. Ambil wuduk, basuh telinga kita sambil baca doa kedua surah yang ke-39 ayat 18. Ayatnya berbunyi, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa nattabi'u ahsanah. Ya Allah, jadikan telingaku ini minat mendengar kata-katamu dan aku nak buat yang terbaik. Surah 39 ayat 18. Tadi surah yang ketiga ayat 193. Wajib mendengar saudara. Barulah kita mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasul, mendengar nasihat daripada warasatul anbiya. Dengar, barulah kita selamat daripada abah, wastakbara dan tara, dan selamat daripada sumun. Sumun maknanya pekat dan tuli. Pekat dan tuli terjadi kerana dalam telinga semua manusia, kirinya ke kanannya ada batu penyumbat nama dia al-wakru. Al-wakru Allah letakkan pada telinga kiri kanan. Tak dengar dia, makin besar batu tadi, makin besar, maksud hari ini menutup, tak dengar langsung, nama dia sumun. So untuk al-wakru, lihat surah 41 ayat 5. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina wakrun. Ada lain, wa fi azanina wakrun. Pada telinga kami, kirinya ke kanannya ada batu penyumbat nama dia al-wakru. Bila dah ada batu penyumbat, kita tak pecahkan, maka jadinya sumun. Akhirnya kita hanya miliki telinga. Walahum azanun la yasma'una biha. Hanya ada telinga tapi tak mampu mendengar saudara. Dan wajib buat praktis supaya bersihkan al-wakru daripada telinga kita dengan cara dengar ayatnya. Terpanggil kita, ya ayyuhallazina amanu 9:24. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalau tak 9, 8, 8:24 saudara. Dan wajib perkenankan seruan Allah dan Rasulnya. Nah, tengok dulu 8 Al-Anfal ayat yang ke-24. Nah, betul, 8:24. Ya ayyuhallazina amanu stajibu. Perkenanlah, jawablah seruan Allah dan Rasulnya. Lima yuhyikum. Kerana seruan Allah dan Rasulnya menghidupkan anda, menghidupkan minda anda, menghidupkan hati anda. Nah, wajib perkenankan, jawab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Yang kedua, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa nattabi'u ahsanah. Ketiga, kita buat begitu kerana perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah yang ke-7 ayat 204.
Ayat-ayat yang anda catat apakan di rumah. Kalau hari ini, malam ini ada 7, apakan 7, besok tambah. Mesti jangan kurang daripada 1559, saudara. Anda mesti berazam, penuhkan kota 1559 paling tidak. Maka yom pecahkan batu yang ada pada telinga kita, nama dia Al-Wakru, dengan cara mendengar ayat-ayatnya. Kalau kita tak dengar cara, batu itu makin besar, akhirnya menyumbat telinga kita jadi sumun. Dan sumun tidak sendirian dan tidak minta bukmun, minta lagi umyun, minta lagi majnun. 4 tuntutan kita. Pertama, membaca, menulis, mendengar dan mengira. Anda kira daripada 6, 2, 3, 6 berapa telah ada pada hati anda? Anda kira daripada 6, 2, 3, 6 berapa telah kita baca? Berapa kita tulis? Kita perlu menulis ayat-ayatnya dalam bahasa Arab. Maka tulisan itu ada jenisnya. Ada jenis nasahnya, rakaahnya, kufinya, dewaninya. Nah, itu mungkin anda tak belajar lagi. Cari, dengar kaligrafi ke sana. Macam mana nak tulis nasah, rakaah, anda wajib. So, saya tak nampak anda relax ke, goyang kaki ke, kerana sibuk, patut sibuk dengan banyak perkara yang kita belum buat lagi, sedangkan umur kita dah tinggal sikit. Ajak kawan kita yang tak sudi saudara tu. Ajak mereka, tapi lebih baik anda ajak suami anda, isteri anda, mak ayah anda. Dalam masa yang sama, kira di rumah kita berapa orang yang peka, berapa orang yang pekak, berapa orang yang ada sumun, berapa orang yang ada peka, saudara. Kita akan jadi telinga yang peka. Walahum azanun yasma'una biha. Telinga ini akan peka bila kita dengar ayat-ayatnya 6, 2, 3, 6, termasuk ayatnya di luar sana. Ayatnya petir dengan bunyinya, ayat Allah. Ayam jantan dengan kokoknya, ayat Allah. Ayam betina dengan dengan bunyinya, ayat Allah. Dengari rintihan anak kita, dengari rintihan isteri kita. Dalam bahasa orang putih, you must be a good listener. Kau mesti jadi orang yang paling suka mendengar. Mendengar itu hanya boleh dengar bila telinga kita tak ada al-wakruh. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi azanina wakrun min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Ibu bapa dengar rintihan anak-anak kita, rintihan jiran kita. Itu kita makin hari makin peka bila dengar ini Quran ni. Kalau tidak tak dengar, kita akan pekak dan tuli. Pekak dan tuli itu saudara jadi satu bahaya untuk ke neraka Jahannam. Kat dunia diumpamakan orang yang pekak tuli itu macam binatang ternakan. Last sekali lihat surah yang ke-7 ayat 179. Akibat telinganya yang sumun, akalnya yang majnun, hatinya yang bukmun, dan matanya yang umyun, saudara. Surah yang ke-7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama kasiran minal jinni lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Bagi mengakhiri saudara, cari siapa kat dunia ini orang yang paling peka. Mungkin ada di rumah kita ke, bandingkan berapa ramai, berapa peratus yang pekak kat rumah kita. Jangan jadi suami yang pekak, jangan jadi suami isteri yang pekak.
Cari saudara, kat mana mereka berada. Cari orang yang paling peka, mendengar denyutan nadi umatnya, mendengar rintihan umatnya. Orang yang paling peka itu ialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengar rintihan Allah anda. Beliau dengar ucapan salam yang anda tambahkan pada beliau. Walaupun anda titipkan melalui angin lalu saja, walaupun anda pesankan dengan pos laju saja, tapi tetap beliau dengar. Bukan saja dengar, beliau jawab. Walaupun duduknya kat Madinah waktu ini, banding kita kat Shah Alam berapa kilo, 1000 meter saja, tapi beliau tetap peka telinganya. Sebab itu dia dengar ucapan anda, ucapan salam anda. Walaupun sama ada kuat ke, perlahan ke, kita pesankan di angin yang lalu ke, anda cakap, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan beliau dengar saudara. Malah tahu ni suara siapa, suara Fatimah ke, suara Haji Harun ke, Razak ke, dia tahu. Sebab itu dia jawab walaupun jauh. Beliau jawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu tak pernah terlintas pada hati anda, pada minda anda. Walaupun dah banyak kali, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau jawab. Bukan saja menjawab salam anda, beliau berdoakan kita. Umatnya saudara, umatnya saudara akan berada dalam 4 gulungan. Dan beliau doakan kita supaya kita berada gulungan yang terakhir, iaitu salihin. Macam mana salihin gulungan terakhir? Sana surah yang keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Termasuk Nabi Yusuf pun mendoakan umatnya dalam salihin. Nabi lain pun doakan salihin. Majoriti umatnya salihin, minoriti dipanggil syuhada, minoriti dipanggil siddiqin. Jadi siddiqin gulungan yang kedua, ketiga syuhada, tapi majoriti salihin. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafika. Malah Nabi Yusuf pun doa umatnya pada salihin juga. Rabbi kad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard fatiras samawati wal ard wa tutu wa ja'alna minas salihin. Semua nabi-nabi doakan umatnya majoriti pada salihin. Dalam kes umat Muhammad nak jadi salihin mesti ada mengimani, membaca, mendengar, menulis, mengira 1559 daripada 6236 saudara. Saya baru sempat terangkan 4 penyakit yang paling bahaya. Pada malam ini saya terangkan pertama, sumun. Jangan jadi sumun, telinga yang pekak tulik. Tak nak dengar Quran, tak nak dengar hadis, tak nak dengar ceramah daripada warasatul anbiya. Nah, cara tinggal kita makin hari makin tuli, makin tuli, makin tuli. Dan surah saya cari siapa dia hambanya yang paling peka. Kalau tidak, Rasul kita. Walaupun jauh beribu batu daripada kita, tapi beliau tak jawab salam kita, walaupun hanya berkirim dengan pos laju saja. Selalu kita berkirim tak kurang daripada 6 kali, tak kurang daripada 8-9 kali. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada berada kat Kongo ke, berada kat London ke, biar jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Akan datang saya akan terangkan penyakit kedua, nama dia bukmun. Penyakit ketiga nama dia umyun, dan penyakit keempat nama dia majnun. Yang semua itu diumpamakan seperti binatang ternakan, saudara. Ayat-ayat yang sempat saudara tadi catat, baca di rumah. Kira berapa akan datang, tambah, sikit-sikit lama jadi bukit. Walaupun banyak mana kita orang awam ini hanya mampu at least 1559 cari beritahu kenapa dapat banyak itu. Jom kita berpisah seketika, kita jumpa lagi dengan azam nak baca Quran, nak dengar Quran. Ajak kawan kita yang tak kisah. Ajak suami kita, isteri kita yang masih ada mak bapak, ajak. Aminkan doa ini saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa nattabi'u ahsanah bi barakati du'aika wa kalamika wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.